Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid sekalian. Kita bersama lagi untuk video yang seterusnya bagi subtopik yang terakhir untuk bab kita yang keempat. Sebelum itu kita lihat semula apa yang telah anda pelajari sepanjang bab ini. Yang pertama, anda telah pun diperkenalkan dengan unsur dan sebatian yang ada di dalam muka bumi kita ini. Ya, unsur mineral iaitu yang wujud secara semula jadi di dalam muka bumi kita ini boleh dibahagikan kepada unsur dan juga sebatian. Selepas itu kita juga telah belajar bagaimana hendak membina siri kereaktifan logam, iaitu satu susunan logam-logam yang terdapat di dalam bumi kita ini yang disusun berdasarkan sifat kereaktifannya. Iaitu reaktif itu bermaksud bagaimana logam itu bertindak balas dengan air, bertindak balas dengan oksigen dan bertindak balas dengan asid. Kita fokus kepada tindak balas logam dengan oksigen. Jadi pada hari ini kita akan akhiri bab yang keempat kita ini dengan melihat bagaimana pengekstrakan logam daripada bijih dilakukan, dan yang terakhir kita akan melihat adakah terdapat kesan buruk sekiranya proses perlombongan dilakukan secara tidak terancang. Baiklah murid-murid sekalian, sebelum kita lihat bagaimana proses pengekstrakan bijih dilakukan, apa kata kita kenal dahulu apa yang dimaksudkan dengan pengekstrakan. Lihat gambar yang dipaparkan sini. Ini adalah gambar bijih timah, salah satu daripada sumber ataupun hasil bumi yang cukup terkenal di negara kita suatu masa dahulu. Malah sehingga sekarang masih ada lagi lombong-lombong yang mencari gali bijih timah yang terdapat di Malaysia, cuma diusahakan dengan skala yang lebih kecil. Apakah produk-produk yang boleh kita hasilkan daripada bijih timah ini? Terdapat pelbagai produk yang boleh dihasilkan. Antaranya adalah seperti tin. Nampak kelihatan macam tin sardin dekat sini. Bekas pomet sebagai contohnya, bumbung. Atap yang kita gunakan dekat rumah. Mungkin rumah di kawasan bandar tidak lagi menggunakan atap sebegini. Tetapi di kampung kita masih jumpa lagi sebegini. Begitu juga dengan sudu dan garpu kita. Menggunakan bahan asas daripada bijih timah. Tetapi, adakah ini bermakna kita mencari gali bijih timah di tempat lombong itu, dapat sahaja bijih timah, kita terus boleh gunakan untuk menghasilkan produk-produk ini? Jawapannya tidak. Ini kerana apa yang kita peroleh daripada kawasan lombong seperti ini bukanlah 100% tulen. Malah, bijih timah yang kita jumpa daripada sini telah pun bercampur dengan unsur-unsur yang lain membentuk sesuatu sebatian yang lain. Jadi, untuk menghasilkan produk sebegini, kita perlukan bijih timah yang tulen, yang pure, yang tidak bercampur dengan mana-mana unsur. Jadi, bijih timah yang kita jumpa ini perlu melalui satu proses yang lain dipanggil sebagai pengekstrakan. Kita lihat bagaimana bijih timah diperoleh. Ini adalah gambaran perolehan bijih timah secara manual. Mungkin ada proses cari gali atau pelombongan yang dibuat dengan cara yang lebih hebat lagi, menggunakan kapal korek ataupun mesin yang lebih maju. Tapi ini adalah cara yang tradisional, di mana mereka mengayak ataupun menggoyang dan menapis di atas dulang ini sehingga mereka mendapatkan butiran-butiran bijih timah di dalam pasir ini. Kalau bijih timah setakat bercampur dengan pasir, mudah saja kita nak asingkan, betul tak? Kita mungkin tapis, kita boleh tengok dan pilih. Tapi masalahnya bijih timah yang berada dalam pasir ni, walaupun kita dah pilih, kita tetap kena lakukan proses yang lain. Sebab kita nak asingkan bijih timah tu daripada unsur-unsur lain yang dah bergabung dengan bijih timah itu. Maka daripada pelbagai unsur, pelbagai batuan, pelbagai mineral yang kita jumpa daripada dasar bumi, kita hanya mahukan bijih timah yang tulen. Daripada bijih timah yang tulen inilah kita hendak menghasilkan produk kita. Jadi, proses untuk mendapatkan sesuatu logam daripada bijihnya, itulah yang kita panggil pengekstrakan. Bijih itu apa? Bijih itu adalah bahan yang kita temui bersama dengan bijih timah. Maksudnya yang kita jumpa yang tak pure. Yang bijih timah kita mungkin bercantum dengan oksigen. Awak dah belajar kan? Yang mungkin bercantum dengan sulfur. Jadi kita kena buang semua benda tu untuk mendapatkan bijih timah yang tulen. Jadi proses kita nak dapatkan sesuatu logam yang tulen itu dipanggil sebagai pengekstrakan.
Jadi, sekarang mari kita lihat bagaimana sesuatu logam tu kita ekstrak daripada bijihnya yang kita peroleh daripada muka bumi kita ini. Dan untuk pengetahuan awak semua, proses pengekstrakan logam ini tak sama. Dia bergantung kepada jenis logam. Bukan semua logam kita boleh gunakan proses yang sama. Sekarang kita lihat ada berapa proses untuk kita lakukan pengekstrakan ini. Okey. Masih ingat lagi gambar rajah ni? Saya rasa awak semua mungkin ada yang dah hafal, yang menggunakan kaedah saya mungkin, atau mungkin menggunakan kaedah yang tersendiri. Okey, ini adalah siri kereaktifan logam. Jadi ini adalah logam-logam yang kita mungkin akan jumpa dekat dalam muka bumi kita yang wujud secara semula jadi. Ada di kalangan logam-logam ini wujud secara unsur dan ada juga yang wujud secara sebatian. Tetapi karbon dengan hidrogen, mereka ini bukanlah logam. Jadi kita melihat kepada yang color hijau dan juga yang color kelabu ini. Kerana setiap satu daripada ini akan melalui beberapa proses pengekstrakan yang berbeza. Okey, kita lihat bagaimana pembahagian itu dibuat. Okey, kita akan bahagikan siri kereaktifan logam kita ini kepada 1, 2, 3 dan 4. Ini bermakna terdapat 4 kaedah pengekstrakan yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan logam yang tulen. Sebagai contoh, kalium. Kalium yang kita jumpa di dalam muka bumi kita mungkin bercampur dengan unsur-unsur yang lain, oksigen, karbon dioksida dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak dapatkan kalium yang tulen? Ada nanti akan keluar dekat sini kaedahnya bagaimana. Tapi yang seronoknya, kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium akan menggunakan kaedah pengekstrakan yang sama. Dia akan ada satu saja kaedah untuk mereka berlima. Alright. Karbon kita tak ada buat proses pengekstrakan. Okey. Untuk kumpulan yang kedua ni pula, zinc, hidrogen, ferrum, stannum dan plumbum, mereka berlima ini pula akan melakukan satu proses yang sama. Jadi jimat sikitlah, tak perlulah kita nak hafal sampai 14 kaedah pengekstrakan. Kita cuma hafal 4 saja. Okey, ini kaedah yang pertama, kaedah yang kedua. Kemudian kuprum dengan merkuri akan melalui satu proses yang sama. Argentum dengan aurum pula, dia tidak akan melalui proses pengekstrakan. Nanti saya akan bagi tahu kenapa. Dan mungkin awak boleh fikirlah kenapa dia tidak akan melalui proses pengekstrakan. Jadi, apakah kaedah-kaedah pengekstrakan yang ada? Kita lihat yang pertama. Baiklah, untuk kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium, mereka akan menggunakan pengekstrakan melalui kaedah elektrolisis. Jika mengikut daripada buku teks awak, okey, proses elektrolisis yang diterangkan kepada awak tidaklah secara detail. Yang mana awak tidak perlu mengetahui bagaimana proses elektrolisis ini secara detail. Tapi apa yang boleh saya terangkan kepada awak adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium. Bila kita nak ekstrak dia melalui proses ataupun kaedah elektrolisis, kelima-lima ni, katakan kita nak ekstrak kalium, maka kita akan lebur kalium. Jadi ini bermakna untuk melalui proses elektrolisis ini, mana-mana logam yang kita nak guna kaedah ini akan kita leburkan terlebih dahulu, iaitu pengekstrakan melalui sebatian logam dalam keadaan yang lebur. Jadi, kalau 5 yang atas ni kaedahnya adalah melalui elektrolisis. Bagaimana pula dengan 5 yang kedua ini pula? Ingat karbon kita tak akan buat proses pengekstrakannya. Untuk yang kedua pula, untuk kumpulan yang kedua ini, pengekstrakan melalui kaedah penurunan oksida logam dengan karbon. Ini menarik sebab dia guna perkataan ataupun term yang awak tak pernah dengar, iaitu penurunan oksida logam. Oksida logam ni maksudnya logam-logam yang ada di sini bergabung dengan oksigen. Itu yang membawa maksud oksida logam. Dan kita turunkan dia dengan karbon. Apa maksudnya ni? Jangan risau, nanti kita akan pergi lebih detail berkenaan dengan kaedah yang kedua ini. Sekarang kita tengok dulu kaedah yang ketiga untuk kuprum dan juga merkuri. Baik, untuk kuprum dan juga merkuri, kaedahnya mudah.
iaitu melalui pengekstrakan secara pemanasan. Maksudnya kita ambil kuprum, kita panaskan dan kita akan dapat kuprum yang pure. Begitu juga merkuri. Merkuri kita dapat daripada muka bumi kita, dia tak asli. Dia adalah biji yang mungkin bergabung dengan unsur lain. Macam mana kita dapat merkuri yang tulen? Maka kita panaskan. Kita panaskan saja dan kita akan dapat merkuri. Okey, perasan tak saya bagi tahu tadi terdapat 3 kaedah untuk pengekstrakan, manakala 2 yang bawah ini tidak akan mengalami proses pengekstrakan. Kenapa? Kerana argentum dan juga aurum dia wujud dalam bentuk unsur. Ingat lagi kita belajar dalam kelas kita yang pertama untuk bab ini, unsur maksudnya sesuatu yang tidak bergabung dengan apa-apa. Dia wujud secara sendiri dan seorang diri dia. Maksudnya, sekiranya awak beruntung, awak menggali tanah dekat belakang rumah awak jumpa dengan argentum. Argentum tu apa? Argentum tu perak. Kalau awak jumpa perak, maka perak itu adalah pure. Kerana perak tidak akan bercantum dengan sebarang unsur yang lain untuk membentuk sebatian. Kerana dia akan wujud seorang diri. Begitu juga dengan aurum. Kalau kita melombong emas, okay, awak boleh Google, tengok gambar dekat YouTube. Macam mana orang melombong emas, bila dia jumpa, colornya dah pun berkilauan, berkilat seperti yang emas yang kita ada sekarang. Itu adalah emas yang tulen. Kalau kita dapat daripada lombong biji di muka bumi kita ini. Maka, aurum dan argentum, kita tak perlu nak ekstrak. Apa yang kita dapat, itu adalah argentum dan aurum yang tulen. Alasannya kenapa mereka dua ni tidak melalui proses pengekstrakan? Kerana argentum dan aurum wujud dalam bentuk unsur. Kalau dah dalam bentuk unsur, kenapa kita nak pisahkan dia dengan benda lain? Sebab dia tak bercantum pun dengan benda-benda yang lain. Jadi dengan ini, kita ada 3 kaedah untuk kita lakukan pengekstrakan ke atas logam yang kita jumpa. Katakan kalau awak gali-gali, awak jumpa logam kalsium. Awak nak kalsium yang tulen. Bagaimana caranya? Kita lalui proses elektrolisis. Awak tak boleh jumpa kalsium tapi awak guna kaedah penurunan oksida logam. Proses itu tidak akan berhasil. Awak takkan dapat kalsium yang tulen. Apatah lagi awak jumpa magnesium tetapi awak guna kaedah pemanasan pun tidak akan mendapatkan hasil. Jadi 5 ni spesifik kepada proses elektrolisis. 5 yang sini pula melalui proses penurunan oksida logam. 2 ini melalui kaedah pemanasan. Nampak saya tanda tik ini? Tik ini bermakna daripada 3 kaedah pengekstrakan ini, kita akan fokus kepada satu kaedah ini untuk kita bincang dengan lebih mendalam. Okey, sekarang kita fokus kepada 5 logam ini sahaja dan kaedah yang kedua ini. Okey, lihat perkataan ini betul-betul. Pengekstrakan melalui kaedah penurunan oksida logam. Okey, apa itu oksida logam? Oksida logam adalah logam yang 5 ini bercantum dengan oksigen. Iaitu zinc oksida, iaitu zinc campur oksigen lah. Hidroksida, hidrogen campur oksigen. Ferrum oksida, ferrum campur oksigen, stannum oksida, stannum campur oksigen dan plumbum oksida, plumbum campur oksigen. Ini bermakna apabila kita membuat proses cari gali atau pelombongan, katakan kita mencari gali plumbum. Apa yang kita jumpa bukanlah plumbum yang tulen, tetapi yang kita jumpa adalah plumbum oksida. Begitu juga dengan stannum. Apa yang kita jumpa adalah stannum oksida. Ferrum, ferrum ini apa? Ferrum ini besi. Okey, jadi kita buat proses cari gali dekat lombong, yang kita jumpa itu adalah besi. Tetapi bukan besi yang tulen, tapi besi yang bercampur dengan oksigen dan nama dia adalah ferrum oksida. Jadi, penurunan oksida logam ini bermakna kita nak pisahkan zinc dengan oksigen. Kita nak pisahkan. Sebab apa? Kita jumpa zinc oksida. Tetapi yang kita nak cuma zinc sahaja. Jadi kita kena pisahkan mereka. Itu maksud penurunan oksida logam. Kita turunkan zinc oksida supaya tinggal zinc sahaja. Okey. Ferrum oksida. Kita turunkan dia supaya dia tinggal ferrum. Mungkin ayat turun ni bukanlah maksud dia turun macam kita turun tangga, turun pangkat, turun markah. Tidak. Tapi turun maksud di sini, penurunan oksida logam ini maksudnya satu proses tindak balas. Tindak balas di mana ferrum dan oksida ni kita pisahkan.
Sternum oksida kita pisahkan. Plumbum oksida kita pisahkan. Sebab awak tahu, plumbum oksida ini adalah gabungan antara plumbum dan juga oksigen. Jadi kalau kita boleh pisahkan plumbum dan oksigen tu, maka kita akan dapat plumbum yang tulen. Siapa nak pisahkan dia? Tengok ayat ni. Penurunan oksida logam menggunakan karbon. Jadi yang memisahkan dia adalah karbon. Jadi, saya tambah satu karbon dekat atas ni, okey, kerana kedudukan karbon memang lebih tinggi daripada zinc. Jadi, apabila karbon lebih tinggi daripada zinc, maka dia boleh turunkan ke semua logam yang berada di bawahnya. Ini membawa kita kepada alasan kenapa yang atas ni tak guna proses penurunan oksida logam. Kerana kedudukan mereka lebih tinggi daripada karbon. Jadi mereka ni lebih reaktif daripada karbon. Jadi karbon tak mampu nak pisahkan diorang. Tapi siapa yang berada di bawah karbon ni, karbon boleh pisahkan. Sebab dia lebih kurang reaktif. Karbon lagi reaktif daripada 5 yang bawah ni. Baik, kita ingat contoh yang pertama. Bagaimana yang dikatakan proses penurunan. Okey, zinc oksida. Zinc oksida. Okey, bercampur dengan karbon. Jadi ini bermakna apa yang kita jumpa zinc oksida. Kita nak pisahkan macam mana? Kita ambil karbon. Okey, ambil karbon, masukkan dekat dalam campuran ni. Adalah prosesnya nanti kita akan belajar. Maka secara automatik dia ni akan terpisah. Kan terpisah, mestilah zinc campur oksigen. Kenapa zinc campur karbon dioksida pula dekat hujung ni? Okey, ini kerana zinc oksida bermaksud zinc campur oksigen. Kan ada karbon dekat sini. Jadi bila dia dah terpisah, karbon ni akan bercantum pula dengan oksigen yang terpisah tadi. Dia pula kawan dua orang menjadi karbon dioksida. So zinc. Dapat tak yang tulen kita nak? Dapat dekat sini. Jadi inilah yang membawa maksud karbon berjaya menurunkan zinc oksida kepada zinc. Kita tengok contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Ferrum oksida kita campurkan dengan karbon. Jadi kalau benda ni berlaku, maka awak dapat ferrum yang tulen. Ya, benda ini akan berlaku. Karbon akan menurunkan ferrum oksida kepada ferrum. Itu maksudnya, ini ayat yang formal. Ayat saya yang mudah adalah karbon ni akan pisahkan ferrum ini dengan oksida. Bila dipisahkan, kita dapat ferrum yang tulen, yang dah tak bercampur dengan siapa-siapa. Oksida ni pula, bila terpisah, dia akan jadi oksigen. Tapi dia tak akan duduk seorang-seorang. Oksigen tu bercantum pula dengan karbon, membentuk karbon dioksida. Begitu juga dengan logam-logam yang lain yang terdapat di dalam kumpulan ini. Saya ambil 4 contoh sahaja. Sternum oksida. Bila kita campurkan dengan karbon, oleh kerana sternum ni berada di bawah daripada karbon, jadi karbon lebih reaktif. Jadi karbon mampu memisahkan mereka berdua ini. So bila terpisah, kita dapat sternum yang tulen. Begitu juga dengan plumbum. Plumbum berada di bawah karbon. Jadi maksudnya plumbum ni lemah. Dia kurang reaktif. Karbon ini lagi kuat. Dia lagi reaktif. Jadi karbon mampu memisahkan perhubungan mereka ni. Jadi bila dipisahkan, kita akan dapat plumbum yang tulen. Sekali lagi saya ulang. Mana datang karbon dioksida? Kerana bila kita pisahkan, bukan kita pisahkan, bila karbon pisahkan, dia akan jadi plumbum tulen. Oksida ni akan jadi oksigen. Oksigen ni akan bercantum dengan karbon kita tadi dan akan menjadi karbon dioksida. Jadi inilah yang dinamakan penurunan oksida logam dengan karbon. Maksudnya karbon ini dia turunkan semua oksida logam ni kepada logam yang tulen. So kita dapatlah logam tulen. Tapi kita ada hasil sampingan. Hasil sampingan kita apa? Karbon dioksida. Ada masalah ke dengan karbon dioksida? Tak ada. Kita biarkanlah dia terbebas ke ruang angkasa. Tapi dari segi alam sekitar, tak baiklah terlampau banyak karbon dioksida dekat ruang angkasa. Tapi tujuan kita nak mendapatkan zinc yang tulen, ferrum yang tulen, sternum yang tulen, plumbum yang tulen. Kita dapat zinc yang tulen, kita pergilah buat produk-produk yang kita nak. Sebab dia adalah yang tulen, dah tak bercampur dengan apa-apa. Jadi kita boleh buat produk apa je yang kita nak, yang boleh dihasilkan daripada zinc. Okey, settle kita memahami berkenaan dengan kaedah penurunan oksida logam dengan karbon. Dan daripada banyak-banyak logam ini, untuk silibus awak kita akan fokus kepada proses
penurunan oksida logam untuk satu jenis logam ini. Okey, yang mana satu? Baiklah. Kita teruskan, kita akan tengok bagaimana kita nak ekstrak besi daripada biji besi. Okey, saya guna perkataan besi, tapi kalau kita tengok siri kereaktifan logam, besi ini nama sains dia adalah ferrum. Jadi ini bermakna sekarang kita akan belajar lebih detail bagaimana mengekstrak ferrum daripada biji ferrum. Maksudnya kita nak dapat yang begini. Yang pure ferrum itu bagaimana? Kita lihat dulu dari mana datangnya biji besi ini. Okey, ini adalah contoh. Contoh lombong besi yang terdapat di negara India. Okey, kita memang tahu kebanyakan daripada besi ini kita nampak macam cantik luarannya, tapi apabila start untuk bertindak balas dengan oksigen, maka dia akan menjadi berkarat. Akan datanglah besi-besi rupanya yang sebenar, yang color oren-oren macam ni. Okey, ini dekat negara India. Okey, bagaimana rupanya? Ada atau tidak lombong besi dekat Malaysia? Ya, di Malaysia juga mempunyai lombong besi. Okey, ini adalah contoh lombong besi yang terdapat di Malaysia. Awak boleh Google lagi untuk mengetahui dengan lebih mendalam di manakah lokasi dan bagaimana rupa lombong besi yang terdapat di Malaysia. Jadi daripada lombong yang sebegini berdebu, yang rupanya tidak begitu kemas dan cantik atau tersusun, daripada bahan-bahan yang kita nampak tidaklah elok ni, dihasilkan pelbagai produk seperti paku. Paku cantik di luarnya. Itu sebab kita salutkan dia dengan unsur yang lain. Tetapi di dalamnya berasal daripada besi. Kerusi besi yang kita jumpa dekat tepi taman. Okey, perhiasan-perhiasan taman yang lain. Pagar, mungkin pagar rumah awak juga dibuat daripada besi. Cuma disadur dengan cat yang lebih cantik. Jadi awak tak nampaklah rupa besi yang sebenar. Apatah lagi rupa biji besi ataupun ferrum yang sebenar. Sekali lagi saya ingatkan, yang kita jumpa dekat lombong ini bukanlah ferrum ataupun besi yang pure, tetapi ferrum oksida yang mana dia telah pun bercantum dengan oksigen. Jadi, kalau dia bercantum dengan oksigen, kita tak boleh nak hasilkan produk-produk sebegini. Kita kena pisahkan ferrum oksida itu daripada oksigen untuk mendapatkan besi yang benar-benar tulen, barulah kita boleh hasilkan produk sebegini. Sekarang, di mana proses pengekstrakan besi dan biji besi ini dihasilkan? Di sinilah di mana proses pengekstrakan besi daripada biji besi dilakukan. Ini adalah contoh salah satu kilang, okey, di mana proses kita nak mengekstrak besi ini dilakukan. Tapi kita tidak akan melihat keseluruhan kilang. Kita nak fokus kepada satu kawasan ini. Kawasan ini macam ada menara yang lebih tinggi. Okey, pengekstrakan besi berlaku di dalam menara ini dan menara ini dikenali sebagai relau bagas. Atau di dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai fume chamber. Okey, jadi semua proses pengekstrakan berlaku di dalam ini. Baik, anda boleh melihat buku teks muka surat 138 yang mempunyai paparan, mungkin gambarnya sedikit berbeza, tetapi rumusannya adalah sama dengan apa yang saya akan sampaikan. Baik, apa yang berlaku di dalam relau bagas? Okey, saya akan terangkan secara gambar rajah di sini, tetapi nanti saya akan terang secara detail apa sebenarnya berlaku. Saya ceritakan gambaran secara kasar sahaja dahulu, okey? Alright. Yang pasti, okey, untuk kita mengekstrak besi daripada biji besi, mestilah kita perlukan biji besi kan, iaitu besi yang masih lagi bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Segala pasir, segala oksigen semua tadi akan bercampur. Ini biji besi. Inilah yang mereka korek dekat lombong. Okey, kita masukkan dekat sini. Okey, dekat sini ni dekat mana? Dekat sini. Ni ni. Yang macam landasan ni. Maksudnya kita lori datang, tuang kat sini, dia tarik naik ke atas ni. Okey. Alright, so kita masukkan biji besi. Pada masa yang sama kita masukkan arang kok. Arang kok ni apa? Arang kok ini arang lah. Arang itu berwarna hitam. Inilah sumber karbon kita. Ingat tadi tu, kita nak turunkan biji besi ni kepada besi yang tulen, kita perlu menggunakan karbon. Proses penurunan oksida logam dengan karbon kan. Jadi mana datang karbon? Arang kok inilah karbon. Arang kok ini adalah seperti arang batu lah. Tapi arang batu kita gali kat bumi kan. Ini arang kok yang kita hasilkan sendiri arang tu. Kita masukkan dekat sini. Lepas tu kita masukkan batu kapur pula.
Okey, kenapa kena ada batu kapur? Okey, biji besi dengan arang kok ni awak tahu fungsi dia. Yang mana arang kok ni akan tolong pisahkan ferrum dengan oksida tu kepada ferrum tulen dan juga oksigen. Oksigen tu campur balik dengan karbon akan jadi karbon dioksida. Kita dah tengok tadi kan? Okey, batu kapur ni untuk apa? Okey, batu kapur ini akan berfungsi untuk dia bertindak balas dengan benda-benda lain macam pasir, macam segala bentuk benda lah yang masuk sekali dekat dalam kita punya relau bagas ni daripada biji besi. So itu karbon punya kerja. So ketiga-tiga bahan ini kita akan masukkan dalam relau bagas, dia naik dalam dalam bergerak ni, boom, dia masuk dekat dalam relau bagas. Okey, untuk tindak balas berlaku dekat dalam ni, dia tak boleh bila campur dia automatik akan berlaku tindak balasnya. Kita kena bekalkan dengan udara yang panas. Okey, so bila kita bekalkan dengan udara yang panas, tindak balas akan berlaku dengan lebih cepat. So arang kok ini akan menurunkan besi oksida tadi kepada besi tulen. Dan batu kapur ni pula akan bertindak balas dengan bahan-bahan lain yang dimasukkan bersama dengan biji besi. Jadi, apabila tindak balas dah berlaku, maka sekarang ni kita ada dua benda dekat dalam ni. Yang pertama, kita dah dapat besi yang tulen. Yang kedua pula, kita dapat bahan-bahan asing yang kita tak perlukan yang dah bercampur dengan batu kapur. Cikgu, bukan ada karbon dioksida ke? Ya, karbon dioksida pun dia hasil. Tapi dia terbebas macam tu sajalah. Okey, yang saya cakap ni benda yang kita boleh nampak. Okey, yang pertama is besi yang tulen. Yang dah diturunkan oleh karbon. Jadi besi ni akan jatuh ke bawah dan kita akan keluarkan dia sebagai leburan besi. Ini contohnya gambar kecil ni. Ini adalah besi yang lebur. Panaslah kan? Okey, manakala batu kapur ni pula yang tadi bertindak balas dengan pasir, batu-batu lain yang dimasukkan sekali itu akan bercampur dan membentuk sanga. Sanga ni adalah bahan yang kita tidak perlukan. Dia bahan lain daripada besi. Besi yang kita nak, sanga yang kita tak nak. Macam mana nak pisahkan dia orang? Senang saja. Leburan besi, jisimnya adalah lebih tinggi daripada sanga. Okey, jadi leburan besi akan berada di bawah. Okey, manakala sanga akan berada di atas. Leburan besi ketumpatannya sangat tinggi. Besi berat kan? Jadi ketumpatan dia tinggi, maka dia berada kat bawah. Manakala sanga akan berada kat atas. So kita dua saluran, kita boleh keluarkan kedua-duanya. Besi yang kita dapat ni, kita pergilah buat acuan pagar ke, kita masukkan dekat sudu ke, garfu ke, tin ke, kita hasilkanlah produk-produk yang kita inginkan. Baiklah. Itu gambaran secara ringkas. Sekarang kita lihat secara terperinci apa sebenarnya yang berlaku di dalam relau bagas. Dari segi ayat yang lebih cantiknya berbanding penerangan saya tadi, okey, yang pertama campuran biji besi iaitu ferrum oksida, arang kok, karbon dan batu kapur dimasukkan ke dalam relau bagas. Semburan udara yang sangat panas. Tadi saya cuma sebut udara panas. Jadi berapa panasnya itu? Lebih kurang 1400 darjah Celsius. Jadi maksudnya bekerja di tempat pengekstrakan besi ini adalah kawasan yang panas. Okey? Dipam ke dalam relau bagas. Kita masukkan ke dalam relau bagas. Okay. Apa yang berlaku dekat dalam ni? Bila dah masuk, kita bagi udara panas. Okey, apa yang berlaku dekat dalam ni? Yes, ada tindak balas yang akan berlaku. Okey, saya tahu bila awak tengok persamaan perkataan ini, awak rasa macam benda tu sangat complicated. Tapi sebenarnya dia simple saja. Dia menggunakan ayat penurunan oksida logam menggunakan karbon. Ferrum, saya ingat lagi saya kata 3, 3, 2, 2 ni abaikan. Okey, jadi ferrum oksida dengan karbon bertindak balas, karbon akan turunkan ferrum oksida kepada ferrum dan karbon dioksida. Ataupun dalam ayat saya tadi, karbon ni akan pisahkan ferrum dan juga oksida. So, kita dapatlah ferrum yang tulen. Jadi, ferrum ni ada macam-macam jenis. Cuma di peringkat awak tak belajarlah jenis tu. Ada ferrum 3, ada ferrum 2. Jadi, semua jenis ferrum ini akan bertindak balas dan menghasilkan ferrum yang tulen. Jadi, kita dapat banyaklah ferrum dekat dalam ni. Kena hafal ke semua ni? Tak payah. Okey, mungkin ada setengah pihak yang kata dekat awak kena hafal, kena ingat, tidak. Tapi bagi saya cukup awak faham karbon menurunkan oksida logam kepada ferrum yang tulen. Okey, alright, oksida logam itu adalah ferrum oksida lah. Jadi sekarang kita dah dapat, okey, ferrum yang tulen
dan juga gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida ni kita akan keluarkan dekat atas ni. Sebab nama pun gas kan, dia lebih ringan. Okey, jadi dia akan dikeluarkan dekat atas ni. Ferrum tu pergi dekat mana? Ferrum tu akan pergi ke bawah yang warna biru ni. Okey, itu ferrum. Bagaimana pula dengan pasir, tanah ke yang kita lombong sekali yang kita bawa masuk dekat dalam ni? Okey, itu terjadi sanga. Okey, calcium carbonate. Okey, calcium carbonate. Okey, calcium carbonate ni datang daripada batu kapur lah. Okey, dia akan menghasilkan kalsium oksida dengan karbon dioksida. Jadi tindak balas mereka ni akan menghasilkan sesuatu yang kita namakan sebagai sanga. Okey, so ferrum kita dah dapat tadi. Okey, penghasilan ferrum yang banyak-banyak ni. So ini yang kita nak. Tapi pada masa yang sama ada tanah, ada pasir. Yang itu akan bertindak balas dengan batu kapur menghasilkan sanga. Alright, so macam mana pula dengan sanga tu? Sanga tu kita akan keluarkan dekat bahagian bawah di sini. Alright, so leburan ferrum adalah lebih tumpat daripada sanga dan akan tenggelam. Okey, leburan ferrum maaf bukan warna biru, warna kelabu. So leburan ferrum akan jatuh ke bawah. Okey, sebab apa? Sebab dia lebih tumpat. Jadi dia tenggelam. So leburan ferrum ni kita bawa keluar, kita tuanglah dalam acuan yang kita nak. Jadi bila dia sejuk dan beku, kita dapatlah produk yang kita nak. Sanga ni pula macam mana? Sanga ni akan berada di atas leburan ferrum sebab dia kurang tumpat. Jadi lebih kurang kita kata ferrum ni tenggelam, sanga ni timbul. Tapi timbul tu bukan maksud ke atas ni. Dia timbul berada di atas leburan ferrum. Kita keluarkan sebelah sini. Kalau ada gunanya sanga, so adalah gunanya. Tapi tujuan asal kita adalah untuk mendapatkan ferrum yang tulen. So kita dah dapat produk itu sekarang. Jadi inilah proses yang terdapat di dalam relau bagas. Bagaimana proses mengekstrakkan besi daripada biji besi. Jadi murid-murid, tadi sebelum kita tengok pengekstrakan besi daripada biji besi, saya telah tunjukkan kepada anda lombong besi yang terdapat di negara India dan juga negara Malaysia. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa lombong untuk logam-logam lain yang mungkin tidak ada di Malaysia tetapi ada di negara-negara yang lain. Sebagai contohnya ini adalah lombong tembaga. Okey, yang terdapat di Amerika Syarikat. Besar lombong dia, bukan calang-calang. Mungkin dekat negara kita tak jumpa sebesar macam ni. Okey, tetapi akibat daripada pelombongan yang sebegini hebat, kita tengok pun kita rasa macam gerun kerana dia sangat besar, maka lombong ini telah ditutup pada tahun 2013 kerana berlaku runtuhan tanah setinggi 20 meter. Jadi dia kena tutup sebab tanah dia jadi tak stabil. Kita tengok pun kita tahu betapa keadaan ini sangat menggerunkan. Okey, kemudian kita ada lombong berlian. Diamond punya lombong, tengok air dia sangat cantik. Okey, di Afrika Selatan pun ditutup kerana berlaku runtuhan tanah sehingga meragut ratusan nyawa pelombong yang tertanam di dalamnya. Okey, kalau kita tengok cara dia cara dia korek ni pun dengan dindingnya yang begitu cerun macam ni, memang mudah untuk berlaku runtuhan tanah. So ada lagi atau tidak diamond kat dalam ni, siapa pun tak tahu. Yang pasti dia telah pun ditutup. Okey, contoh yang seterusnya, lagi satu lombong berlian tapi kali ni dekat Canada. Okey, besar kalau ikutkan, pun ditutup kerana aktiviti perlombongan yang dibuat ini berdekatan dengan punca air sebab dia dekat dengan sungai. Jadi aktiviti perlombongan ini telah pun menjejaskan kualiti air. Mungkin air di sini pentinglah untuk sumber air yang bersih kepada penduduk dekat Canada. So that's why lombong ini ditutup. Dan yang lagi satu, lombong tembaga dekat Montana. Okey, Amerika Syarikat pun ditutup kerana kandungan air lombong yang sangat berasid. Okey, so lombong ini bila hujan dia akan bertakung air, bertindak balas dengan segala unsur logam yang ada dekat tepi-tepi dinding ni, dia menghasilkan air yang sangat berasid. Sehingga kan dikatakan burung yang minum air tu terbang sekejap lepas tu mati. Kerana apa? Kerana airnya sangat berasid. Jadi daripada a few contoh lombong yang saya tunjuk ini menunjukkan kepada kita lombong ini ada isunya, ada masalah. Okey? Walaupun kita kata perlombongan logam-logam ini memberi kebaikan kepada kita untuk kita buat produk, tetapi akan berlaku juga isu. Isu ini maksudnya
perkara-perkara yang tidak diingini, yang memberi keburukan kepada negara kita. Jadi sekarang kita cuba tengok apakah isu perlombongan yang terdapat di Malaysia. Apakah masalah daripada perlombongan di Malaysia ni kalau kita tak kontrol dia. So secara overview-nya saya ada 6 isu yang saya akan tunjukkan kepada awak. Okey, isu yang pertama, of course, kita tengok pun tahu, kawasan Lombong tidak pernah kelihatan cantik dan bersih. Bukit akan ditarah, okey, pokok-pokok akan ditebang. Jadi ini akan menghasilkan pencemaran udara. Gambar yang saya tunjuk ini adalah dekat Kuantan, Pahang. Okey, yang mana proses pelombongan dilakukan di sana, bauxite punya pelombongan dilakukan di sana, jadi membuatkan pencemaran udara, debu-debu tanah merah. Awak cuba bayangkan sekiranya hujan. Jadi jalan ini tidak mustahil akan dipenuhi dengan air, berlaku banjir kilat dan sebagainya. Jadi ini isu yang pertama. Isu yang kedua, pencemaran air. Okey, kalau dah debu-debu itu akan jatuh ke dalam sungai, ke dalam parit, jadi air itu juga tidak lagi akan berkualiti. Tidak berkualiti kepada kita dan memungkinkan juga tidak ada hidupan yang boleh hidup dekat dalam air ini. Yang seterusnya, saya dah cakap tadi, kawasan pelombongan tidak pernah kita nampak cantik dengan pokok-pokok. Jadi, isu pelombongan yang seterusnya adalah aktiviti pelombongan yang tidak terkawal akan membawa kepada kemusnahan hutan, di mana bukit-bukit kita akan tarah. Jadi akan kelihatan tanah sahaja. Sebab apa? Sebab kalau ada bukit macam mana nak melombong? Kalau ada pokok macam nak melombong. Jadi kita kena tebang semua pokok tu. Jadi barulah mudah untuk kita mendapatkan hasil bumi. Tetapi keburukannya adalah kuranglah hutan di muka bumi Malaysia ini. Jadi kalau kurang hutan kita panaslah. Okey, apatah lagi daripada pokok-pokok inilah kita mendapat sumber oksigen. Jadi kalau kekurangan oksigen kita akan lebih banyak karbon dioksida yang mana suhunya lebih tinggi. Seterusnya, apabila kita tebang hutan ini juga, maka akan bermudah untuk berlaku kejadian tanah runtuh. Kerana tidak ada lagi struktur yang ditahan ataupun dicengkam oleh akar pokok. Jadi tanah ini lebih mudah untuk mengalami keruntuhan. Jadi akan berlaku isu tanah runtuh. Dan dua yang terakhir, kita bina kilang. Kita hasilkan produk. Ni relau bagas yang saya cerita tadi. Jadi kilang ini memerlukan suhu yang tinggi. Ingat tadi? Lepas tu kita nak kena angkut, nak kena bawa semua barang-barang tu, dia akan menggunakan elektrik yang banyak. Berlaku pembaziran lah di situ. Dan yang terakhir sekali, kilang-kilang ini akan menyebabkan pencemaran bumi. Jadi secara keseluruhannya, secara rumusannya, terdapat 6 isu pelombongan di Malaysia. Semua saya telah tunjukkan sebentar tadi yang sekiranya lombong yang ada di Malaysia ini memang bagus untuk kita menghasilkan produk. Tetapi kalau kita tidak kawal, dia akan membawa kepada masalah-masalah yang lebih besar. Cukuplah sekarang kita musnahkan hutan, maka semua masalah-masalah yang lain ini akan muncul. Baik murid-murid sekalian, dengan berakhirnya isu pelombongan di Malaysia ini, maka kita telah pun selesai dengan bab yang keempat. Kita dah habis bab yang keempat. Saya akan pergi balik kepada slide yang pertama. Okey, jadi apa yang kita telah belajar, kita dah mengenal pasti unsur dan sebatian. Awak telah pun menghafal siri kereaktifan logam. Dan hari ini sebentar tadi, awak dah tahu macam mana cara kita nak ekstrak logam daripada bijihnya. Kita belajar spesifik lebih kepada besi ataupun ferrum, yang mana proses pengekstrakannya dibuat di dalam relau bagas. Dan baru sebentar tadi, kita telah pun belajar tentang apa yang akan berlaku kalau pelombongan kita tidak dirancang dengan baik. Jadi itu sahaja murid-murid untuk kelas kita pada hari ini. Kita dah tamat untuk bab yang keempat. Kelas kita yang akan datang, kita akan teruskan sahaja dengan bab yang kelima. Sekian untuk kali ini. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.